Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mab'usi rahmatan lil alamin wa hidayatan lis salikin, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan semua, dan para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dapat lagi kita bersama pada malam ni untuk meneruskan pengajian kuliah kita, penghayatan dan pembelajaran berkenaan dengan ilmu kesufian ataupun tasawuf ataupun penyucian jiwa, akhlak, adab dan sebagainya. Nama tak jadi masalah. Yang menjadi ukuran, yang menjadi penentu kandungan tu, ingredient tu. Jangan sampai namanya baik tapi kandungannya tak baik. Jangan sampai luarannya bagus tapi dalamannya tidak bagus. Baik. Jadi kita hadirin hadirat semua tengah membincang tentang satu item, satu perkara dalam ilmu tasawuf ni yang menjadi kayu ukur kepada kejayaan ilmu kita. Ilmu dah belajar dah. Di universiti dulu kita belajar menukang macam mana, buat itu macam mana, kaji ni, campur ni jadi apa, sisih ni jadi apa, semua dah belajar. Tiba-tiba masuk praktikal, hari tu dia bagi tahu dah menjadi waktu belajar. Dia istilahnya ni campur dengan ni jadi macam ni. Dia belajar macam tu. Tapi bila masuk dalam dunia praktikal, praktiskan dia, laksanakan dia, di situ nampak mana yang perlu dibaiki, mana yang kurang, mana yang belum, yang tak mampu bertahan, di situ. Jadi ini perbahasan kita ni tentang mujahadah. Mujahadah, selalu orang sebut kamu kena mujahadah sikit, kamu kena lawan sikit, kamu kena bersabar sikit, kan? Orang selalu sabarlah sikit, relaxlah sikit, kan? Istilah relax, sabar, tenanglah sikit, kelang kabutlah, nak cepat marah, macam tu, kan? Ni bahasa-bahasa dalam kehidupan kita lah kadang-kadang, kan? Jadi benda ni perlu kepada mujahadah. Nak sabar macam mana? Kena lawan lah. Maksudnya tak nak cakap, tak nak mengata, memang kena lawan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ni pengajian kita ni tentang mujahadah nafsu. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, lebih lanjut, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan semua ada soalan di pertengahan pengajian, di pembelajaran, sekiranya ada nak dipertanyakan, terus langsung tanya. Kadang-kadang nak tunggu sampai habis, soalan hilang dan kita pun tak tahu apa yang kita nak tanya tu. Akhirnya kita tanya benda lain sebab dah terangkat tangan. Jadi dia tanya benda lain. Jadi tak tanya, malulah pula, kan? Jadi ada benda yang memang boleh nak dikongsikan, nak ditanyakan, insya-Allah biiznillah kita sama-sama rungkaikan. Kalau tak dapat jawapan,
ada lagi masa untuk kita tanyakan kepada ahli-ahlinya. Baik. Jadi istilah mujahadah nafsu ni kan, apa yang kita faham? Pengarang kitab kita bagi makna dan gambaran mudah saja. Bila sebut kamu kena mujahadah, artinya apa? Kamu kena paksa diri kamu. Kamu kena tekan diri kamu. Kalau bahasa mudah, kita kena kawal diri kita dan bawa diri kita ni, nafsu kita ni bertentangan dengan apa yang dimahukan oleh jiwa kita. Kalau nafsu kita nak, luaran kita cakap tak nak. Saya nak marah. Luaran kita buat apa? Jangan marah. Nak mengata, nafsu nak mengata, tutup mulut. Ini basic fahamannya macam tu. Sebab tu pengarang kitab kata senang sahaja, kamu konsisten untuk praktiskan syarak. Konsisten, maksudnya syarak sebut jangan mengumpat, artinya tutup mulut. Itu bila sebut mujahadah, itulah fahaman awalnya difaham begitu. Soal ikhlas, soal takabur, soal riak, itu jangan dibahaskan lagi. Ustaz, nanti kalau saya sabar, nanti orang kata saya penyabar, timbul pula riak, timbul pula tak ikhlas. Jangan. Sebab itu layer yang kedua. Maksudnya peringkat yang kedua baru kita ukur. Contohnya, syarak suruh kita sembahyang. Jadi kita kena buat apa? Bawa nafsu kita, jom sembahyang. Janganlah kita beralasan, nanti kalau aku sembahyang aku riak, maka takut riak, jangan sembahyang. Tak boleh. Jadi dia kata, saya lagi Al-Quran suruh baca Al-Quran. Syarak suruh baca Al-Quran, syarak suruh bersedekah. Jadi dia tidak boleh beranggapan kalau aku bersedekah nanti orang akan kata aku sekian-sekian, maka tidak bersedekah itu untuk menjaga daripada orang memuji. Itu tidak boleh. Sebab ukuran yang kedua ni, ikhlas ke takabur ke sombong, dia tidak akan timbul, melainkan mesti ada peringkat yang pertama. Kita tidak boleh mengukur kita tak ikhlas sebelum kita sembahyang. Sebab sebelum kita sembahyang, tiba-tiba kita kata saya tak ikhlas nanti kalau sembahyang tak lagi. Tak sembahyang lagi. Kan? Dia dah buat dah. Kalau saya sedekah nanti saya riak. Dia tak sedekah lagi. Tak boleh. Dia kena sedekah baru boleh tahu. Yang kedua ni, aku ikhlas ke aku riak ke, baru rawatannya di situ. Dia tidak boleh menafikan awal-awal. Jadi itu namanya mujahadah. Baik. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita dah belajar pada pengajian yang lepas tuntutan syarak. Maksudnya syarak ni menuntut kita, mengajak kita untuk mujahadah. Artinya tidak ada sesiapa pun terlepas dalam masalah ni. Sebab apa tak terlepas? Sebab kita semua ada nafsu, kita semua ada syaitan, kita semua ada dunia kita. Ini bekalan yang Allah Ta'ala bagi. Untuk apa? Untuk kita mujahadah, untuk kita berperang. Kan dalam hadis sebut, hendaklah kamu bermujahadah lawan hawa nafsu kamu seperti mana kamu bermujahadah melawan musuh kamu. Dengan musuh tang tembak sana, lompat sana, elak sana. Jadi sama juga tekniknya dengan mujahadah. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang nak ikhlas, nak belajar ikhlas ni, dia buat macam-macam pattern. Kadang-kadang dia buat macam ni, kadang-kadang dia buat macam tu, kadang-kadang dia ambil rawatan tu. Sebab apa? Dengan tujuan satu je, untuk mendapatkan keikhlasan, untuk menghilangkan sombong. Kadang-kadang ada orang yang nak menghilangkan sombong, macam-macam cara dibuat. Jadi tuan-tuan dan puan semua, ubat rawatan dalam masalah ilmu kesufian, dia tidak ada istilah yang ni betul, yang ni salah. Dia tak ada istilah. Contohlah, Tuan Haji, Datuk, saya, abang,
Abang mencadangkan, ustaz, kalau kita nak ikhlas ni, begini ubatnya. Andai kata kita 4 orang ni adalah istilahnya kita pakar dalam bidang ni. Pakar dalam bidang ni. Semua. Jadi abang kata ini yang pertama. Saya kata ini yang kedua. Lepas tu Datuk kata yang ketiga, Tuan Haji kata yang keempat. Jadi tidak ada istilah saya punya yang paling baik ataupun yang abang punya paling biasa saja. Tak boleh, sebab dia rawatan ilmu kejiwaan tidak sama. Ada orang yang dia awal-awal dia sikit penyakit sikit, dia mungkin sampai stage yang pertama dah selesai. Ada manusia yang terpaksa melonjak sampai stage yang kedua, stage yang ketiga, maka tak selesai juga, stage keempat baru selesai. Artinya tak bermaksud yang keempat tu yang pertama lebih, maksudnya nilainya lebih rendah, sebab tak kena dengan, tak match dengan dia punya penyakit. Sebab itu dalam masalah kesufian, semua ulama, sebab itu Al-Ghazali mencadangkan begini, An-Nawawi mencadangkan begini, semua yang mencadangkan bermacam-macam pattern. Jadi sebab itu kita ambil semua benda. Yang penting kita selesaikan penyakit kita. Baik. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ni kita nak sambung perbahasan kita yang seterusnya. Perbahasan kita yang seterusnya, persoalan yang timbul. Boleh tak nafsu kita berubah? Dia kata nak buat macam mana ustaz? Malas tahap gaban dah ni. Dia kata nak buat macam mana ustaz? Nak buat macam mana Tuan Haji? Dah macam ni lah pilihan saya. Kalau dia buat macam tu seakan-akan habis dah peluang ni. Jadi persoalan tu timbul. Sebab apa ditimbulkan? Sebab nak memberi keyakinan kepada orang yang bermasalah bahawa dia ada jalan lagi. Kalaulah dia beranggapan habis dah, nak taubat pun dah tak sempat dah, dia kata kekal lah macam ni, buatlah benda yang jahat ni sampai bila-bila. Ini pengarang kitab nak ajak kita nak tengok penilaian. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Untuk menjawab persoalan ni mudah saja. Tuan-tuan pernah tengok burung elang? Pernah kan? Pernah tengok anjing tak? Lagi pernah. Pernah tengok anjing laut? Pernah. Semua pernah kan? Pergi kat zoo, dia buat apa? Lompat kan? Anjing laut pun lompat. Dia perkataan, dia pun jangan. Burung kakak tua, Assalamualaikum, dia pun Assalamualaikum. Betul tak? Kucing datang kan? Anjing lagi special. Pergi buru, dia gigit je, dia boleh patah balik, maka sahlah buruan tersebut. Artinya sampai begitu sekali nilaiannya. Tuan-tuan, binatang apa yang kalau nak dibandingkan dengan manusia, jauh beza kan? Binatang jauh beza dengan manusia. Monyet naik, kita bagi arahan clue saja, dia pandai pijak, jatuh buah kelapa tu. Asalnya monyet mati tak yang tu? Tak pandai dia. Anjing laut pun sama, anjing pun sama, semua benda sama. Jadi kalaulah binatang, burung boleh berubah, jadi jiwa manusia mesti boleh berubah. Ini konsep ni dibawa oleh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia bawa perbahasan ni. Dia kata itu binatang yang nilaiannya rendah berbanding dengan manusia, itu pun boleh berubah kan? Macam mana dia boleh berubah kan? Padahal dulu masa-masa dia lahir datang ke bumi ni, anjing semua sama. Buktinya anjing kita boleh pergi berburu, anjing yang lain tak berhenti berburu kan? Jadi artinya apa yang membuatkan dia jadi macam ni? Itulah yang dibawa oleh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala untuk kita faham, letakkan dalam kepala kita. Artinya manusia macam mana pun dia boleh berubah. Ustaz tak larat bangun pagi, boleh bangun pagi sebenarnya,
Boleh. Kan? Ustaz tak mampu baca Al-Quran. Sebenarnya mampu baca Al-Quran. Sebenarnya mampu. Kalau tak mampu, coba tengok tuan-tuan. Kalau tak mampu, masakan Imam Syafi'i boleh baca. Imam Syafi'i tu bukan malaikat lah tuan-tuan. Imam Syafi'i, Imam Nawawi satu hari tidur 2 jam. Imam Nawawi ni malaikat ke? Jadi artinya macam mana dia asuh? Macam mana dia asuh, macam mana dia didik, macam mana dia train. Imam ramai tokoh-tokoh ni satu hari kalau tak baca buku 8 jam pening. Imam Ibn Taymiyah sejarahnya sakit baca buku, tu ubat dia. Kita jangan cerita baca buku. Sembahyang pun kita kata nanti dulu kita nak jamak antara zuhur dengan asar. Jadi macam mana persoalan tu? Macam mana dia dapat jiwa macam tu? Jadi artinya benda ni boleh diubah. Kalau Imam Nawawi, Imam Syafi'i sembahyang sunat baca 30 juzuk, mereka manusia, kita juga manusia, dan yang paling penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun manusia. Jadi persoalannya di sini timbul boleh rupanya tak payah jauh-jauh tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tanya dengan mufti wilayah. Bukan? Dr. Zulkifli. Macam mana dia baca buku? Saya tanya dia. Banyak mana dia spend, dia peruntukkan masa untuk baca buku tu. Kalau kita fikir-fikir, kalau dia boleh baca 9 jam, 10 jam, kita satu hari sejam baca Quran boleh tak? Kita kata boleh, tapi tak pegang-pegang pun. Nampak? Kita jawab kata boleh, tapi kita tak pegang-pegang. Jadi artinya di situ ada, nampak? Di situlah mencelahnya konsep mujahadah. Mujahadah ni nak baca, tarik Quran tu, tak tarik. Baca. Jangan bangun, baca. Itu yang Islam nak. Itulah namanya mujahadah, berperang. Tadi perang musuh, ni berperang dengan jiwa ni kata tak nak, tapi tangan kena nak. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalaulah binatang boleh berubah, artinya manusia mesti boleh berubah. Jadi sebab itu kata pengarang kitab kita dalam kitab ni, Syekh Abdul Qadir Isa, disebut apa? Di sana tidak ada keraguan lagi bahawasanya manusia ni mampu untuk berubah dan mampu untuk menukar adat kebiasaannya. Kan kalau saya rasa tuan-tuan lebih tahu kot, kalau yang kerja dengan sektor penyewa awam ke swasta ke, dia ada sesi apa, dia panggil seminggu sesi pengenalan diri. Adalah program-program yang dibuat kan, ice breaking lah, macam-macam kan. Motivator tu sebut apa, cuba tangan selalu macam ni, tu buat macam ni kan. Biasa tak macam ni, janggal. Tapi kalau setiap hari buat, janggal tak? Tak janggal. Tu orang Melayu sebut apa? Alah bisa, tegal biasa. Orang Melayu pandai tak? Pandai. Alah bisa, tegal biasa. Maksudnya kalau diubah trend tu, dia jadi boleh. Jadi inilah konsep mujahadah. Jadi kita bawa macam tu. Jadi kata pengarang kita, boleh, tidak ada keraguan. Benda ni boleh dilaksanakan oleh manusia. Kalau tidak, andainya kalaulah benda ni tak boleh berlaku, kan, maka tidak akan ada di sana faedah perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kekal orang tu dengan perangai dia yang buruk, asyik mengata dekat orang saja, asyik mengumpat orang saja, asyik mencaci saja, kalau kekal macam tu, maka tidak ada faedah. Nabi datang perbetulkan akhlak dia kan. Nabi datang perbetulkan perangai dia. Sebab kalau tak boleh berubah, maka tidak ada manfaat. Tapi bila ada perutusan, artinya ada faedah dan ada manfaat. Baik. Sebab itu kita perlu jelas dalam bab ini. Jadi perkara yang kedua, yang perlu kita jelas dan faham daripada perkara ini yang nak disampaikan oleh pengarang kitab. Tuan-tuan dan puan semua, kita ada sifat marah, kan? Marah. Dalam masalah mujahadah nafsu ni,
Kan? Dalam masalah mujahadah nafsu ni bukan bermaksud kita cabut nafsu marah. Sebagai contoh, bukan bermaksud kita cabut nafsu marah tu secara total. Maksudnya cabut nafsu marah, tak rasa marah langsung. Bukan masuk syarat macam tu. Ataupun nafsu syahwat kahwin, bukan bermaksud kamu kena buang nafsu syahwat secara total. Begitu juga dengan nafsu makan, tak boleh nak dibuang secara total. Bahkan kata pengarang kitab dalam kitab Penawar Bagi Hati, seandainya hilang benda tu, dia wajib untuk mengembalikan balik. Contoh, ada manusia yang tak boleh, tak erti marah, artinya hilang dalam jiwa dia perasaan marah, tak boleh. Dia wajib untuk mengembalikan balik perasaan marah. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan semua, marah ni kalau tidak ada dalam jiwa kita, maka tidak ada istilah berjihad fisabilillah, perang. Kita yang boleh nak pergi angkat pedang, kan, yang boleh pergi tembak musuh tu, sebab apa? Kerana kita marah orang cerca agama kita, kan? Kalau tuan-tuan, kalau hilang perasaan marah tu secara total, nak pijak agama pun tak apa, nak hina Rasulullah pun tak apa. Bahkan kalau anak dan juga keluarga kita buat kesalahan pun, kita kata tak apa juga. Bila tak apa tu, artinya bermasalah. Dan nak marah membabi buta pun tak boleh juga. Jadi sebab itu kata pengarang kitab dalam peninggalan seterusnya, mujahadah nafsu ni bukan bermaksud cabut nafsu tu daripada nafsu marah, nafsu makan, nafsu syahwat kepada perempuan. Kalau tidak ada nafsu syahwat kepada perempuan, maka hilanglah dalam Islam ni apa? Konsep keturunan. Sedangkan konsep keturunan ni penting dalam Islam. Bahkan Nabi SAW rasa bangga hari kiamat tentang umatnya banyak. Tuan-tuan, macam mana nak jadikan umat banyak kalau tak kahwin? Tak boleh, kan? Artinya bukan bermaksud membuang secara total. Sebab itu dalam Islam kan Nabi sebut, siapa-siapa yang benci kepada sunnah aku, maka dia bukan daripada kalangan aku. Ada seorang sahabat sebut, aku takkan kahwin sampai bila-bila. Nabi kata, aku kahwin. Jadi takkan kamu nak lebih daripada aku? Aku nak puasa sampai bila-bila? Tak, aku pun ada berbuka. Ni Nabi sebut. Artinya bukan buang secara total, tapi yang dimaksudkan adalah mengawal nafsu tu. Mengawal nafsu dan bawa dia dan didik dia untuk bangun daripada yang buruk tu kepada yang baik. Itu yang maksudnya. Jadi sebab itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam masalah konsep nafsu ni kita kena salurkan. Salurkan kepada benda-benda yang baik. Contoh, kalau dah ada nafsu kepada perempuan, kalau disalurkan kepada benda yang haram, zina, maka haramlah. Kalau disalurkan kepada benda yang baik, nikah, maka pahala. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi tanya kepada seorang sahabat, apa pandangan kamu kalau kemaluan ini diletakkan kepada benda yang haram? Maka dapatlah haram. Tapi kalau kemaluan ini diletakkan kepada yang halal, maka dapat pahala. Jadi konsep nafsu ni bukan mencabutnya secara keseluruhan, tetapi mendidiknya, membendungnya. Seperti mana binatang tadi. Kan binatang tu, tuan-tuan dan puan semua, anjing ni, jumpa kita, dia tak kenal dia buat apa. Dia kejar kita, tak cukup tanah kita lari. Dia gigit kita. Tapi bila kita ambil dia, binatang yang sama kan, didik dia, asuh dia, buat, akhirnya dia jadi apa? Yang hari tu membawa kepada mudarat, sekarang tak, dia kata rusa tu kerana anjing ni lah. Kita nak kejar rusa, tak terkejar kita. Kita nak kejar ni, tak terkejar kita. Tapi kerana ada anjing tu tangkap, bawa kepada kita dan kita boleh makan. Jadi itu yang dimaksudkan dalam mujahadah nafsu. Jadi sebab itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita bukan macam agama-agama lain. Kan agama lain ada yang tak kahwin, kan? Tak kahwin kata. Tak makan. Puasa bila tak
tak kahwin sampai bila-bila, tidak. Itu konsep itu salah. Dan ternyata ternyata perkara ini membuktikan agama Islam sangat sangat sempurna. Sebab mereka yang tak berkahwin sebenarnya nak kahwin, mereka yang tak makan sebenarnya nak makan, tapi kerana ditipu. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, maka di sinilah pengarang kitab membawa contoh macam mana nak membentuk nafsu tu daripada dikeji kepada dipuji. Dalam ni disebut contohnya berkenaan dengan marah seseorang kalau kerana tujuan untuk dirinya, maka mazmum, kan? Tapi kalau ada orang yang marah kerana Allah, sebab apa? Sebab apa-apa syiar-syiar Islam dikeji, apa-apa arahan Islam dihina, kan? Disebut Islam menzalimi wanita sebagai contoh, dalam masalah faraid ke, dalam masalah nikah kahwin ke, dalam masalah jadi benda-benda tu mencalarkan kehormatan Islam. Jadi kalau dia marah kerana itu, dia dapat pahala. Tapi kalau dia marah sebab untuk tujuan diri, maka berdosa. Artinya kesanggupan dan kepandaian dia mendidik mengawal ni lah penentu kepada syurga ataupun api neraka. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, dan begitu juga dengan masalah contoh sombong. Sombong pun dia adalah nafsu. Sombong adalah nafsu. Dia panggil al-kibru, takabur. Takabur ni dia akan menjadi berdosa sekiranya seseorang Muslim takabur kepada saudaranya yang Muslim yang lain. Takabur, bongkak bangga, kan? Tapi benda ni sebab dia takabur ni, dia orientasi dia pergerakan dia adalah nafsu. Jadi dia boleh tukar. Dia boleh tukar. Nah, seperti mana yang disebut dalam kitab ni, dia bertakabur kepada orang kafir yang takabur. Orang Islam dia bertakabur kepada orang kafir yang bertakabur. Jadi takabur juga benda yang sama, pattern yang sama, bentuk yang sama, tapi keadaan yang pertama tu berdosa, keadaan yang kedua tu dapat pahala. Jadi daripada sinilah kita faham apa yang pengarang kitab sebut bukan bermaksud mujahadah nafsu ni mematikan dia. Matikan terus nafsu marah, matikan terus nafsu nak makan, matikan terus nafsu nak kepada wanita dan sebagainya. Yang tu salah. Sebab tu yang ni tak ada istilah dalam agama kita sentiasa saja tak berkahwin. Tak. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, jadi secara kesimpulannya dalam masalah mujahadah ni, dia ada konsep perubahan. Kita ubah ni macam kita lah. Saya orang yang sama dulu malas, tiba-tiba tukar jadi rajin. Mana boleh jadi orang yang kedua? Orang yang sama, jiwa yang sama, kan, ditukar. Dulu orang yang ni selalu mulut yang sama, duk mengumpat. Jadi sekarang dia tukar, mulut yang sama, dia baca Al-Quran, dia baca zikir. Jadi itu yang dimaksudkan dalam masalah konsep mujahadah. Bukanlah bermaksud kerana takut melakukan zina maka dibuang kemaluan. Bukan, kan? Takut kepada zina, jalannya apa? Puasa dan juga kahwin. Kalaulah dia ambil jalan untuk potong kemaluan atau untuk kasih maksud buang dia punya telur tu, kan, supaya dia tak ada perasaan. Jadi dia sebab jadi haram, hukumnya jadi haram. Kalau dalam fiqh jadi haram orang yang mengkasih tu. Maksudnya membuang dia punya yang 2 biji tu, kan, supaya apa? Supaya tak ada keinginan. Jadi yang tu hukumnya adalah haram. Sebab apa? Sebab dia punya faedah dia sangat besar. Faedah dia, kalau dah dikasihin tu,
maka tamatlah keturunan manusia. Kan? Ke ada cara lain nak buat manusia? Tak ada kan? Cara tu. Jadi sebab tu kata pengarang kitab, kita tukar, buat transformasi daripada suasana tak baik kepada suasana baik. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sekarang ni kita nak masuk perbahasan yang kedua. Bila kata tadi boleh nak ubah, boleh kan? Boleh, semua dah yakin dah, semangat dah ni. Dia macam mana cara dia? Kan? Kita kata jom kita buat program, semua setuju. Takkan tiba-tiba jadi macam tu. Mesti kena ada step dia. Mesti kena ada dia panggil carta aliran dia. Mula-mula macam mana? Apa dulu yang kena buat? Ini penting. Kalau tujuan tu bagus tapi pelaksanaan tak bagus, dia kata jom kita diet. Elok sebut diet je. Besok hari Sabtu, lepas subuh dah jogging. Balik pukul berapa? Pukul 5 petang. Keluar lepas subuh 5 petang mau balik. Tanya nak jadi diet, nak kurangkan badan. Naya tu dia daripada pukul 7 sampai pukul 5 petang mau balik. Lepas tu hari kedua duduk kat rumah terbaring, menambahkan diet lagi ya. Jadi dia kena ada step dia. Dia tak makan langsung. Susah juga kan. Nak tak, dia ada cara dia. Ni penting. Begitu juga dengan mujahadah. Dia tak boleh asal nak berubah aja. Dia pakai baju jubah, dia pakai kain serban, pakai apa semua, bawa sejadah, duduk kat masjid. Tak. Dia mesti ada panduan dia. Itu penting. Sebab kalau tersilap jadi bahaya balik. Baik. Sebab tu yang berlaku yang bukan-bukan tu. Nak berubah sebulan. Lepas tu lagi 9 bulan tak berubah dah. Dia itu yang istilah tu harus kita baiki. Sebab tu kadang-kadang ada manusia ni terlampau drastik, dia akan jatuh pun drastik juga. Sebab itu dalam masalah mujahadah nafsu ni, tuan-tuan, kita ambil sampel lah, satu contoh kan. Ini sejarah yang berlaku kepada Imam Malik. Imam Malik datang kepada dia beberapa orang. Dia jumpa Imam Malik, dia beritahu, wahai Imam Malik, kamu riwayatlah hadis kitab Muwatta kamu tu. Dia kata, kami nak kamu riwayatkan hadis Muwatta ni dalam beberapa hari je. Imam Malik jawab dekat dia, aku susun kitab Muwatta ni 40 tahun. Tiba-tiba kamu nak dapatkan dia dalam masa 4 minggu. Naya, dia kata. Aku ni Imam Malik ni susun kitab ni 40 tahun. Tiba-tiba kamu datang nak ambil 4 minggu je. Tak jadi. Sampai Imam Malik kata takkan dapat manfaat daripada apa yang kamu buat ni. Sebab itu penting. Benda ni kena pelan-pelan. Dia tak boleh. Sebab tu dalam Islam pun ada perubahan secara berperingkat. Kan? Macam mana pengharaman arak dalam Islam. Kan? Tak tiba-tiba terus haram kan? Dia ada peringkat, mula-mula begini, nak sampai satu tahap tak boleh langsung. Konsep mujahadah tu kena begitu. Kalau tidak berhenti tiba-tiba macam tu, terduduk dia. Jadi insya-Allah pelan-pelan. Baik. Ya, sila. Sila Datuk. Macam kita orang-orang awam. Kalau kita nak berubah menjadi lebih cantik, lebih sempurna, apa kaedah atau cara yang Ustaz berikan? Baik. Boleh Datuk tanya, termasuk saya lah, orang-orang awam, saya juga. Kita semua ni sama. Tak, saya serta dalam bab-bab ilmu kejiwaan ni, saya lebih seronok cerita tentang diri saya. Bukan nak bagi tahu saya rajin, tapi nak bagi tahu saya malas. Walaupun kita telah membaca semua benda, tahu semua benda, tapi tak semestinya kita buat. Ini saya ambil satu contoh lah. Ini satu contoh ni. Ini saya dalam hidup saya memang menjaga benda ni.
tetapi sampai sekarang tak dapat terjaga. Apa dia benda tu? Bangun sembahyang subuh berjamaah. Subuh. Yang lain saya tolak tepi lah. Bukan tolak tepi tu maksudnya saya tak buat, tapi yang paling saya nak buat ni, saya ambil contoh supaya kita nampak macam mana kita orang awam ni nak bergerak dengan sampel yang ada tu. Tuan-tuan, nak baca Quran, nak sembahyang subuh berjamaah, nak puasa, nak sedekah, nak berselawat, semua ni, nak datang ke majlis ilmu, semua nama ibadat ni lebih kurang sama sahaja patternnya, sebab nama ibadat. Sembahyang ibadat, puasa ibadat, bangun pagi sembahyang di bawah. Jadi saya mencuba atas benda ni. Okey, mencuba benda ni bertahun, istilahnya puluhan tahun. Sampai sekarang saya 35 tahun. Saya mula daripada umur 20 tahun. 15 tahun tu mula buat. Kadang-kadang Datuk sebulan okey, masuk bulan kedua seminggu KO. Ni kita cerita dulu macam mana dia bergerak. Kemudian datang minggu keempat dalam bulan tu, dia jadi macam semangat. Lepas tu dia momentum tu sekejap naik, sekejap turun, naik turun kan. Itu normal. Kalau ada yang naik straight, kena jumpa dia tu, tanya dia, ni malaikat yang ke berapa? Sungguh hanya malaikat yang boleh momentum kekal. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tidak akan ingkar. Dia memang takkan ingkar. Sujud sampai bila-bila sujud. Sebab itu dalam kitab tauhid, akidah kita apa? Manusia boleh lebih daripada malaikat. Boleh. Sebab tu Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama lebih daripada malaikat. Sayyidina Abu Bakar, habis persamaan kita dengan Sayyidina Abu Bakar di mana? Bukan dari sudut fizikal kita sama aja. Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat 63. Ada je orang mati kita 63. Nabi Muhammad fizikal sama. Cuma macam mana peperangan dia dengan nafsu. Saya nak Abu Bakar nak ambil semua harta. Dia jawab, hanya Allah dan juga Rasul ada, hanya aku miliki, yang lain habis. Osman datang, separuh daripada harta ambil lah, derma, pergilah perang Tabuk, saya silap sana. Kita fikir banyak kali tu. Boleh tak boleh? Okay, baik. Jadi yang saya lalui momentum tu naik turun. Okey. Jadi persoalan yang timbul, sebab apa boleh naik, sebab apa boleh turun? Di sinilah nampak di sinilah yang disebut dalam ilmu tauhid, nampak akidah ahli sunnah wal jamaah disebut apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah, terkadang turun. Jadi saat dia turun, nafsu akan lemah. Saat dia naik, dia akan semangat. Habis itu Ustaz, macam mana nak bagi dia sentiasa bertambah? Betul tak? Kita akan tanya lalu itu. Betul juga kan? Di sinilah, maka sebab itu kita perlu, nampak? Kita perlu banyak option. Ini sebab tu kita banyak kita punya cabang. Maksudnya kita nak kiri kita baik, kita nak kanan kita baik, depan kita baik, di belakang kita baik, di pejabat kita baik, di rumah kita baik, masyarakat kita baik. Supaya apa? Supaya dia boleh kekang kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan semua, Al-Quran disebut apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kamu kena bersama-sama dengan orang-orang yang baik, baru kamu jadi baik. Dalam hadis Nabi sebut apa? Kamu kena cari kawan-kawan yang baik. Jadi dalam masalah nak mengekalkan orang awam macam kita ni, memang itulah momentumnya. Sebab itu kita terpaksa duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab kita nak sikit ada daya tarik tu. Sebab tu kita kena datang ke masjid, minimumnya sembahyang berjamaah. Sebab itu kita kena ada ziarah menziarahi. Ini nampak tak? Ini adalah cabang-cabang yang boleh mengekalkan iman kita. Punca yang jadi turun tu, iman kita tak kuat. Sebab itu sentiasa kena ada zikir-zikir, selawat-selawat,
bacaan Al-Quran. Dan itu seperti cas bateri. Cas bateri kita. Bateri kita ni bukan sentiasa duk kuatnya. Bateri handset pun habis. Walaupun handset tu mahal tapi dia akan habis. Jadi kena cas sentiasa. Bila nak habis, cas. Habis, cas. Cas ni lah dia panggil apa? Amalan-amalan kita. Sebab tu setiap orang dia kena usahakan. Dia kena buat semua benda kena buat. Sedekah RM1. Belanja kawan RM1. Apa lagi? Datang ke masjid. Datang ke masjid. Jadi jumpa jiran, tolong jiran. Tolong dia. Jadi apa semua benda tu, itulah yang boleh menguatkan iman. Bila kuat iman dia naik. Tak. Satu hari kadang-kadang dia turun. Mungkin sebab apa turun? Kita boleh tahu. Ada dosa yang aku buat ni, ada kesalahan yang aku buat ni. Jadi insya-Allah dengan cara macam ni biiznillah akan terkawal. Maksudnya akan kekal momentum kita. Jadi sebab tu saya perlukan tuan-tuan dan tuan-tuan pun juga perlukan saya. Sebab tu kita setiap hari baca Al-Quran. Sebab Al-Quran ni didik kita kan. Al-Quran ni tengok saja dapat pahala. Nampak? Selawat tu dapat pahala kan. Maksudnya zikir. Jadi benda-benda ni dia menguatkan kita. Jadi sebab tu hadirin yang dirahmati oleh Allah, benda ni kita kena buat secara kolektif, bersama. Dia insya-Allah dia akan jadi naik dia. Dia tak boleh nak goyah. Tapi kalau kita di masjid okey, kita pergi kat pejabat tak okey, balik rumah tak okey, keluar masyarakat tak okey, lama kita akan KO. Tak semua tuan-tuan. Sebab dia tak ada benda yang nak mengekang dia. Tak ada benda yang nak menolak kan. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan semua, itulah masalahnya. Sebab itu saya ajak supaya semua jadi baik. Bukan imam saja yang jadi baik, kita pun jadi baik, saya jadi baik. Kalau saya jahat, tuan-tuan pun tak akan gagal juga sebenarnya. Kalau tuan-tuan jahat, saya pun gagal juga. Jangan kata tak apa saya selamat masuk syurga. Tak. Sebab tu ada kepentingan kebersamaan dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kena ada kerjasama, bantu-membantu dalam kebaikan dan juga elak daripada kejahatan. Saya pun takkan mampu tinggalkan kejahatan secara berseorangan. Mesti dibantu. Ustaz tak boleh ni ustaz. Saya pula abang tak boleh ni abang. Jadi kuat kita. Seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. InsyaAllah rasanya ini mudah-mudahan terjawab apa yang Datuk tanyakan tadi. Untuk kita orang nak berubah, itulah kita kena sentiasa duduk segar dengan baik. Dia akan jadi baik. Tuan-tuan, pernah saya bawa contoh hari itu, seorang budak yang kita letak jahat sentiasa, seorang budak yang kita letak baik sentiasa, dan akan nampak kesannya. Saya buat benda ni kepada anak saya. Semua. Saya bagi dia tengok cerita yang mana cerita sebut perkataan aku. Tutup cerita sebulan dia jumpa saya. Abi, aku nak pergi. Aku. Stop. Saya buka cerita saya. Dia boleh bertukar. Ya, Abi, saya nak pergi. Kenapa jadi macam ni? Ini jadi tuan-tuan dan puan semua, ini jawapan ringkas yang boleh saya kongsikan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Nanti kita sambung pada pengajian yang akan datang. Kita masih lagi dalam PKP, insyaAllah. Nanti kalau dah selesai kita boleh lanjutkan lagi. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan semua, sekiranya ada soalan boleh ditanya. Kalau saya tak mampu jawab, insyaAllah kita ada buku karangan-karangan ulama, kita juga ada tokoh-tokoh yang boleh ditanyakan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan jawapan yang diberikan menepati apa dengan soalan yang diajukan. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah minggu depan saya sambung cerita macam mana saya nak bangun subuh tu. Sebab saya nampak memang saya gagal. Jadi gagal tu mendewasakan saya. Maksudnya rupanya aku silap ni. InsyaAllah tuan-tuan boleh jadikan iktibar lah. Tapi memang saya menggagal lah bab tu. Waalaikumsalam. Terima kasih
kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Mendoakan kita semua diberi kefahaman, InsyaAllah. dapat amal ini. Semoga Allah balas sebaik Ustaz. Oh, sorry, minta maaf. Tak buka ni.